الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah. Hari ini hari Isnin bersamaan 8 Mac 2021. Ibu ayah kita sambung pengajian kita iaitu asas nahu sorof daripada surah As-Sajdah. Ibu ayah betulkan saya, hari ini kita masuk ayat ke-16, betul kan ibu ayah kan? Hari ini ayat 16 kan, betul? Ayat 15 tak habis Ustaz. Oh ya ke? 15 tak habis lagi eh? Sampai kat Sebab- sujadah. Oh sujadah. Okey. Terima kasih banyak ibu ya. Oh yang kita dah buat tu tafsir ya. Tafsir kita dah baca ayat 15 ya. Okey. Yang asal nahu sorof belum habis lagi ya. Okey, tak apa ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung kepada wasabbahu lah ya. Sabbahu tu ibu ayah. Pada ibu ayah tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' tu ibu ayah. Tengok sabbahu fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Macam ni ibu ayah tengok sabbahu fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Dia adalah fi'il madhi, betul ibu ayah ya. Dia adalah fi'il madhi. Kenapa dia ibu tak boleh kata dia fi'il mudhari'? Kenapa ibu tak kata dia fi'il mudhari'? Kerana tidak ada huruf apa ibu? Kerana tidak ada huruf mudhara'ah. Kerana tidak ada huruf mudhara'ah, betul ibu Simah ya. Tak ada huruf mudhara'ah, iaitu huruf mudhara'ah ini adalah huruf yang mesti ada di awal fi'il mudhari'. Ulang kaji lagi ibu. Ada berapa huruf mudhara'ah? Ada 4. Iaitu huruf ya, nun, hamzah dengan ta ya. Okey. Jadi boy ini fi'il madhi sabbaha. Okey boy, kita tengok dia apa ni? Sahih ke mu'tal? Sahih ke mu'tal? Dia adalah sahih ya. Ia adalah sahih. Daripada 9 wazan ni boy ya, dia adalah wazan ke berapa? Antara 9 wazan, ia adalah wazan yang ke berapa? 3. Masya Allah, betul. Yang ketiga. Okey, lebih spesifik wazan daripada kedua sampai 9. Wazan 2 sampai 9, kita nak bagi nama, kita rujuk pada yang mana? Kita nak bagi nama pada bab 2 sampai 9, kita nak bagi nama bab tu rujuk pada isim apa? Rujuk pada mana? Rujuk pada masdar ibu ayah ya. Rujuk pada masdar. Betul. Rujuk pada masdar. Maka wazan ketiga, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Apakah nama babnya ibu ayah? Kita tahu dia punya tasrifnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Bab taf'il, Masya Allah, tabarakallah. Okey, sekarang ni saya buka peluang kepada ibu ayah seorang untuk tasrifkan
Kotak pertama sampai kotak 14 daripada sabbaha. Boleh tengok nota 14 mustawa 1 ataupun dengan hafazan, insya-Allah, kalau siapa boleh. Boleh komen saya ibu ayah, insya-Allah. Siapa nak try? Kita mantapkan lagi. Siapa nak mantap lagi, buat atas ke bawah, bawah ke atas. Kita buat latihan lah ibu ayah, insya-Allah ya. Ada tak? Ataupun saya buat dululah. Saya buat dulu ya. Ibu ayah tengok saya buat ni ya. Ibu yang tak hafal tasrif tu tengok nota 14. Tengok nota 14. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat atas bawah dulu. Sabbaha, sabbaha, sabbahu, sabbahat, sabbahata, sabbahna. Sabbahta, sabbahtuma, sabbahtum. Sabbahti, sabbahtuma, sabbahtunna. Sabbahtu, sabbahna. Saya terbalikkan. Kotak 14 ke atas. Sabbahna, sabbahtu. Sabbahtunna, sabbahtuma, sabbahti. Sabbahtum, sabbahtuma, sabbahta. Sabbahta, sabbahata, sabbahat. Sabbahu, sabbaha, sabbaha. Begitu. InsyaAllah ibu ayah, nanti kalau kita jumpa lagi, macam itulah cara tasrif. Kalau siapa nak buat latihan yang tahap paling tinggi, atas ke bawah, bawah ke atas. Siapa nak try bawah sikit, atas ke bawah saja, tanpa tengok nota. Siapa nak buat yang paling asas, atas ke bawah sambil tengok nota. Kalau fi'il madhi nota 14, kalau fi'il mudhari' nota 16. Jelas ibu ayah faham ya, insya-Allah. Okey. Wasabbahu, ibu ayah, fi'il sabbahu tadi, fi'il madhi sabbahu, fa'ilnya zahir ke mustatir? Fa'ilnya zahir ke mustatir? Zahir, masya-Allah. Fa'ilnya zahir. Okey ibu ayah, kalau zahir apakah fa'ilnya? Kalau ia zahir apakah fa'ilnya? Wow. Bukan huwa ibu. Wow. Huruf wow. Bukan huwa ya, huruf wow. Okey, belum ibu ya, insya-Allah. Teruskan. Jadi sabbahu fi'il fa'il. Habis. Bihamdi, okey, ba tu huruf jar. Ibu tengok hamdi rabbihim. Maaf ya, hari ni tak ada papan putih lah. Malam sekarang insya-Allah ada. Hamdi rabbihim. Okey ibu, ba tu huruf jar. Hamdi tu dia masdar kepada hamida yahmadu hamdan. Hamida yahmadu hamdan. Hamdan bukan nama orang ke ustaz? Tak adalah, hamdan tu asalnya masdar. Hamida yahmadu hamdan. Kalau Melayu ambil hamdan tu jadi nama orang, tak ada masalah. Okey. Betul. Hamidun, hamid. Mungkin ejaan hamdan dalam bahasa Melayu, dalam ejaan nama orang tu hamim dal alif nun, hamdan. Mungkin macam tu. Saya tak pasti ejaannya macam mana. Tapi yang penting kalimah hamda ni, hamdi ni asalnya adalah masdar kepada hamida yahmadu. Masdarnya dalam susunan hamdan. Maknanya kalau kita tak susun, masdarnya hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak sabar nak raya ya. Walillahil hamd. Nampak? Alhamd. Alhamd itu maksudnya masdar tu. Okay, boleh bayar ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu. Jadi bihamdi di sini ya. Hamdi ni kenapa ibu ya tengok dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kenapa ibu ya? Alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Kita tahu hamdi tu baca baris bawah pasal dia masya-Allah. Betul ibu mullah ya? Betul. Kenapa baca hamdi baris bawah? Kerana dia majrur kepada ba. Tapi kenapa kita baca dia tanpa alif lam, tanpa tanwin? Kerana dia mudhaf. Kerana dia mudhaf. Okey. Saya ulang balik ibu ayah, kalimah hamdi, hubungan dia dengan ba sebelumnya, hamdi itu majrur kepada ba. Tapi hubungan hamdi dengan rabbi selepasnya, hamdi itu jadi mudhaf kepada kalimah
Rabbi. Oleh kerana itu hamdi tidak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Jelas ya? Tengok pula pada rabbihim. Rabbihim. Iboyah Rabb itu mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah Rabb. Mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Betul iboyah mufrad ni ya. Jamaknya apa? Jamaknya arbabun. Jamaknya arbabun. Alif atasnya hamzah. Ra, ba, alif, ba. Arbab. Macam tu. Mufradnya Rabb. Jamaknya arbab. Macam tu. Maksudnya Tuhan ya. Jadi iboyah Rabb ni kalimah mufrad. Mufrad munsarif ke mufrad ghair munsarif? Boleh tak baca Rabbun kalau di dalam kamus, kalau kamus bagi Rabbun ke Rabbu saja? Ada tanwin ke tak ada tanwin? Kalau kat kamus lah, ibu ayah tengok. Di sini Rabbi pasal dia mudhaf, pasal tu dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Jangan ibu ayah ingat Rabbi ni tak ada pun tanwin, maksudnya dia ghair munsarif. Asalnya ada tanwin. Betul kak ya? Asalnya ibu ayah ada tanwin. Rabbun, Rabban, Rabbin, macam tu. Tapi di sini bermakna kalimah Rabb adalah isim munsarif, mufrad munsarif. Mufrad munsarif yang boleh ada tanwin. Cuma di sini kenapa tak ada tanwin? Kerana dia menjadi mudhaf. Okey. Mudhaf kepada him. Jadi boy penting kalau kita kena tengok sebelum dan selepas. Hubungan Rabb, kalimah Rabb dengan hamdi. Rabb jadi apa ibu ayah? Kalimah Rabbi dengan hamdi sebelumnya, Rabbi jadi apa kepada hamdi? Saya ulang, Rabbi jadi apa kepada hamdi sebelumnya? Bagus Haji Wahab, ibu semua, betul, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Sementara hubungan Rabbi dengan him, Rabbi jadi apa pula kepada him? Rabbi jadi mudhaf pula. Tadi dia mudhaf ilaih kepada hamdi. Maka dibaca dengan majrur. Baca Rabbi. Masa yang sama Rabbi juga adalah mudhaf kepada him. Okey ibu ayah. Jadi him tu apa nama dhamir tu ibu ayah? Kita dah tahu him tu dhamir. Kita dah tahu him tu dhamir dan dia jadi mudhaf ilaih mesti majrur. Maka namanya dhamir majrur dan ibu ayah majrur, dhamir majrur muttasil saja, betul ibu Khairiyah. Dhamir majrur hanya ada muttasil, tidak ada dhamir majrur munfasil, tak wujud. Ada hanya dhamir majrur muttasil. Maka him itu adalah dhamir majrur muttasil. Masya-Allah, betul ibu ayah ya. Wahum la yastakbirun. Okey ibu ayah. Wahum la yastakbirun. Sekejap ya. Okey. Sekejap ya. Okey. Ibu ayah, cuba tengok terjemah ibu ayah. Pada wahum tu ada tak terjemah sedangkan ataupun padahal? Ada tak terjemah ibu ayah? Sedangkan ataupun padahal? Dia tak terjemah dan, tapi sedangkan ataupun padahal. Oh tak ada. Terjemah ibu ayah apa? Dan saja ya. Terjemah ibu ayah dan ya. Okey, dan tak apa. Terjemah ada tak yang terjemah padahal ke sedangkan ke? Tak ada ya. Ibu Fatimah ada, Mama Fatimah ada sedangkan, betul. Ada tak lagi yang lain? Terjemah Mama Fatimah punya sedangkan. Okey ibu ayah. Ini namanya, contohlah saya kata pada ibu ayah. Contoh. Contoh saya kata, satu ayat ni satu ayat. Okey. Sayyidina Abu Bakar pernah sebut satu ungkapan yang sangat dahsyat ni. Dia kata, ketika zaman Nabi, orang bayar zakat lembu sekali dengan dia punya tali. Tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar, orang bayar lembu, tali tak bagi sekali. Maksudnya dah ada kekurangan tak? Zaman Nabi dibayar lembu dengan tali sekali, tali kekang lembu tu sekali. Tapi zaman Abu Bakar orang bayar lembu saja, tapi tali tu dia tak bagi. Ada kekurangan ke tak ada kekurangan kat situ? Kalau kita nampak biasalah, tak ada apa pun. Tapi Sayyidina Abu Bakar nampak benda tu satu kekurangan. Tak boleh. Tak boleh. Zaman Nabi dapat dengan tali, zaman aku pun dengan tali juga. Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar?
Ayan Hamzah, soalan. Adakah yanqusu berkurang ad-din agama wa ana hayyun dan aku masih hidup ke cantik ataupun sedangkan aku masih hidup. Ayatnya ayan qusuddin wa ana hayyun, adakah berkurang agama dan aku masih hidup ataupun sedangkan aku masih hidup. Mana yang lebih ni? Cantik. Maksudnya sedangkan. Maknanya sedangkan orang kat sini tengok saya pelik je semua tengok. Ni kat de pasar ni, tengok saya cakap seorang-seorang dalam tangan macam ni semua masing-masing duk tengok saya dalam kereta. Tak apalah. Nak malu apa kita buat benda baik kan? Betul ni Boya, sedangkan. Jadi Ibu ya. Okey, nama waw ni waw haliyah. Nama waw ni Boya namanya waw haliyah. Haliyah. Ibu ayah, di samping kalimah sedangkan, di samping terjemah dia padahal, boleh tak kita kata walhal? Sama tak mana dengan walhal juga? Padahal, sedangkan, walhal sama tak mana? Jadi Buaya, sebenarnya bahasa kita walhal tu daripada waw al-hal. Waw al-hal. Waw ini waw yang memberi makna hal. Memberi makna hal maksudnya padahal, sedangkan, walhal. Nampak tak cantik tak? Ulama-ulama kita dulu gunakan dalam kitab walhal daripada waw al-hal. Siapa baru tahu pasal waw al-haliyah ni? Ataupun waw al-hal? Siapa baru tahu ataupun ulang kaji? Ramai baru ya, Ibu. Ada tak yang ulang kaji? Pernah belajar sebelum ni ke kat mana-mana dengan saya ke, dengan siapa-siapa ke, Ustaz? Okey, kebanyakannya baru Ibu ya. Bila baru, jadi Ibu ini jadikan sebagai ilmu barulah untuk hari ni. Okey, saya tulis kejap lah. Saya tulis kejap ya. Nama waw tu. Oh, Ibu Marusa ulang kaji. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Saya tulis kejap Ibu ya. Namanya waw al-haliyah macam ni. Waw al-haliyah. Okey, kenapa dipanggil waw al-haliyah? Kerana waw itu memberi makna hal. Tapi kenapa ada tamal butah? Kerana huruf dalam bahasa Arab dia bersifat muannas. Maka kita sebut waw al-haliyah. Tapi kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, wal hal pun tak apa. Waw al-hal, sedangkan, padahal. Okey. Boleh boyah insyaAllah ya. Kalau saya tengok belakang tu, tengok kawan saya dah datang ke belum? Kawan saya dia balik rumah kejap tadi. Okey, buaya. Jadi, wa tu padahal ataupun sedangkan. Jadi, kalau ibu ayah tengok dalam Quran, dia huruf waw. Tiba-tiba terjemahnya sedangkan ataupun padahal, bermakna ada kemungkinan di situ namanya waw haliyah. Boleh ibu ya, waw haliyah. Okey, kemudian, hum la yastakbirun. Di sini buaya. Ustaz, nak tanya, macam mana nak bezakan itu waw yang ataf dengan waw hal tu, Ustaz? Dia tengok, bagus soalan bagus Kak Anisah ya. Kita tengok pada konteks ayat. Kita tengok pada konteks ayat. Konteks ayat ni kalau terjemah dan okey tak? Kalau terjemah sedangkan okey tak? Kalau boleh masuk terjemah sedangkan itu, insya-Allah kemungkinan itu waw haliyah. Tapi kita tak boleh terus kita sebagai orang yang belajar dari asas, kita tak boleh putuskan itu waw haliyah terus. Kita hanya buat satu sangkaan, berdasarkan apa yang aku belajar, ini macam waw haliyah ni. Baru tengok terjemah. Sedangkan, padahal. Itu pun belum putus lagi. Ini lebih kuat memberi makna dia waw haliyah. Nak jelaskan lagi, baru tengok kitab ataupun tanya pada saya. Betul tak itu waw haliyah Ustaz? Saya jumpa dalam ayat sekian-sekian. Macam tu cara belajar. Boleh Kak Nisah, ibu-ibu semua boleh? InsyaAllah. Faham tak? Bagus soalan Kak Nisah. Macam mana nak tahu waw tu waw haliyah? Macam mana kita nak tahu waw tu waw ataf? Caranya tengok pada konteks ayat. Cuma kalau waw ataf ini, spesifiknya waw ataf, dia ada hubung kait di antara sebelum dengan selepas. Dari segi beberapa sudut lah. Dari segi macam-macam lah. Nanti kalau kita biasa buat, kita faham lah insyaAllah. Boleh Kak Nisa ya insyaAllah. Jadi buaya, wahum la yastakbirun, di situ kita boleh kata ayat baru. Maksudnya dalam satu ayat panjang ada beberapa potongan ayat yang lain. Buaya, kalau saya kata
mereka tidak sombong. Mereka tidak sombong. Adakah itu satu ayat sempurna ke satu ayat yang tak lengkap? Mereka, maksudnya mereka ni dah sebut sebelum tadi. Mereka orang-orang yang sujud tadi tu tidak sombong. Sempurna Ibu Asimah kan? Bila sempurna maksudnya dia jumlah yang lengkap kan? Jumlah yang lengkap. Ayat yang lengkap ataupun jumlah yang lengkap. Jumlah ada berapa Ibu ya? Kita belajar jumlah sama ada dua. Apa dia? Jumlah apa? Ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ibu ayah, jumlah ismiyah, jumlah ataupun ayat yang dimulakan dengan apa? Bagus, Kak Nisa betul. Jumlah ismiyah dengan isim, jumlah fi'liyah dengan fi'il. Secara terpampang sejelas-jelasnya Ibu ayah. Ayat ini jumlah apa? Terpampang jelas depan mata Ibu ayah, ayat ini ayat apa? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Masya Allah, tabarakallah Ibu ayah ya. Seronok Ibu ayah ya. Boleh jawab jumlah ismiyah. Okey, Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jumlah ismiyah paling kurang mesti ada dua unsur wajib. Dua unsur yang paling wajib dalam jumlah ismiyah. Apakah dua unsur itu Ibu ayah? Dua unsur paling wajib. Mubtada Kak. Mubtada Kak Nisa. Mubtada. Macam Ibu Khadijah tulis. Mubtada dan khabar ya. Bukan mu'tada juga. Mubtada. Mubtada dan khabar. Betul. Mubtada dan khabar. Okey. Mubtada dan khabar. Jadi mubtada sama macam kita sebut subjek dalam bahasa kita. Khabar tu predikat. Contoh saya sebut pada Ibu ayah. Muhammad saja. Muhammad. Saya sebut Muhammad saja tanpa datangkan perkhabaran pada Muhammad. Boleh faham tak ayat saya? Muhammad saja tapi tak ada perkhabaran dia. Tak faham. Muhammad seorang guru. Jadi Muhammad tu subjek, seorang guru tu predikat. Muhammad itu mubtada, seorang guru itu khabar. Dalam contoh ataupun konteks ayat ini, wahum la yastakbirun, waw tu ataf. Waw tu waw haliyah. Hum la yastakbirun. Hum tu sebagai apa Ibu ayah sekarang? Kita dah belajar dia jumlah ismiyah. Hum tu sebagai apa? Mubtada. Betul. Hum sebagai mubtada. Okey Ibu ayah. Mubtada, i'rab mubtada mesti apa? I'rab mubtada mesti apa? Wajib selama-lama sampai kiamat. Mesti marfu', mesti rafa'. Boleh sebut marfu', boleh rafa' boleh ya. Lebih tepat mubtada itu i'rabnya rafa'. Ataupun kita sebut rafa', tapi isim tu kita panggil isim yang marfu' macam tu. Tapi tak apa, tak ada masalah. Ibu ayah dah faham dah. Okey, mubtada mesti marfu' atau mubtada mesti rafa'. Mesti rafa'. Maka hum ini Ibu ayah, domain apa namanya? Apa nama domain hum ni? Domain mestilah dia domain marfu' kan? Domain marfu'. Ibu Khadijah silap. Ibu Mainah pun silap. Munfasil, betul. Munfasil. Masa kita nak laju tadi kan? Kita dah biasa. Jadi Ibu ayah, hum tu munfasil. Jadi Ibu ayah nampak tak? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai dah nahnu. Itu mesti dhamir marfu' munfasil. Dan biasanya jadi mubtada. Saya pernah terangkan pada Ibu ayah dulu. Kita jumpa huwa, huma, hum. Sampailah habis ni, sampai nahnu. Kita akan jumpa ni biasanya dia sebagai mubtada. Ada tak siapa-siapa ingat? Ataupun siapa baru tahu saya kata ni? Dhamir marfu' munfasil biasanya mubtada. Siapa yang baru dengar, siapa yang ulang kaji? Saya rasa saya pernah ajar ni. Siapa yang baru dengar ataupun ulang kaji? Saya tak pastilah ajar kat sini ke, kat masjid ke. Saya nak Ibu Khadijah, maksudnya saya pernah ajar kat sini lah ya. Pernah ajar kat sini. Okay. Pasal Ibu Khadijah tak pernah belajar kat saya secara fizikal, secara live dekat masjid. Maksudnya kat sini lah saya terangkan. Dhamir marfu' munfasil kebiasanya saya tak berani kata mesti. Tapi pengalaman saya yang saya tahu dia adalah ketika mana dia mubtada. Okey. Jadi dhamir marfu' munfasil. Ibu ayah, kalau dhamir marfu' muttasil biasanya ketika mana pula? Ulang kaji. Kalau dhamir marfu' muttasil biasanya ketika mana?
Dhamir marfu' muttasil. Biasanya ingat tak? Okey Buaya, cuba ingat. Bila dhamir tu jadi dhamir marfu' muttasil? Bila? Haji Wahab tak boleh mudhaf ilaih. Dia majrur Haji Wahab. Khobar Kak Anisah tak. Khobar tak. Khobar jarang datang sebagai dhamir. Isim kana itu tak. Isim kana tak semestinya isim kana ibu. Ni dhamir marfu' muttasil biasanya datang keadaan itu saja. Ketika mana fa'il ibu. Fa'il kan rafa'. Kan fa'alu. Dalam fa'ala tu ada dhamir huwa. Fa'ala ada alif tu dhamir marfu' muttasil dia. Fa'alu tadi kita jumpa tadi kan. Waw tu dhamir marfu' muttasil dia. Tak apa. Ulang kaji balik Ibu Ayah ya. Boleh insya-Allah. Sengaja saya tanya ni supaya Ibu Ayah nampak balik. Okey. Dhamir marfu' munfasil huwa hum biasanya jumpa sebagai mubtada. Boleh tulis ya. Dhamir marfu' muttasil biasanya jumpa ketika mana dia fa'il. Boleh Ibu Ayah insya-Allah. Yang pentingnya mubtada mesti rafa'. Fa'il mesti rafa'. Macam tu. Ketika mana dhamir menjadi mubtada, maka dia dhamir marfu' munfasil. Ketika mana dhamir menjadi fa'il, dia menjadi dhamir marfu' tapi muttasil. InsyaAllah Ibu Ayah boleh ya. Okey, alhamdulillah. Okey, la yastakbirun. La yastakbirun. Okey Ibu Ayah. La yastakbirun. Ibu Ayah cuba tengok balik mustawa 1. Dalam mustawa 1 Ibu Ayah, ada berapa perbahasan la yang saya berikan pada Ibu Ayah? Mustawa 1 ada berapa perbahasan la yang saya berikan? Cuba tengok ada berapa? Tengok balik. Kita akan belajar juga ni dalam kursus tu, tapi yang dah belajar dengan saya sebelum ni. Cuba tengok. Ada berapa perbahasan la tu? 2, betul Ibu Marusah, Ibu Khariah. 2. Iaitu pertama, la nafiyah. Pertama, la nafiyah. Yang kedua, la nahiyah. La nafiyah nota ke berapa Ibu ya? La nafiyah nota yang ke 20 apa? 22. La nafiyah. Banyaknya. Tengok betul Ibu, jangan main agak-agak je. Tengok betul-betul. La nafiyah. Bukan lam nafiyah. Lam alif. La nafiyah. Bukan lam. 22 Ibu. Pelik sekejap. 25, 26 semua ada. 22. La nafiyah. Yang 26 tu lam nafiyah. Macam tu. 25 lan nafiyah. 22 la nafiyah. 27 la nahiyah. Ibu Ayah, cuba tengok antara la nafiyah 22 dengan la nahiyah 27, mana yang saya masukkan kategori warna? 22 ke 27? Mana yang saya masukkan kategori warna? Betul Ibu, 27. Mesti ada sebab. Kenapa 22 la juga? Tapi tak ada kategori warna. Tapi nota 27 pun la juga. Ada kategori warna. Kenapa? Mesti bersebab. Ibu Ayah, la nafiyah itu kita dapat kenal dia. La nafiyah hanya masuk la pada fi'il mudhari' dan la tu boleh masuk pada fi'il mudhari' dan dia adakah dia mengubah i'rabnya? Adakah dia mengubah i'rab ataupun mengubah struktur fi'il? Struktur fi'il tak berubah. Struktur fi'il itu tidak berubah. Okey? Fi'il itu tidak berubah struktur. Kalau yazhabu, la yazhabu, la yazhabani, la yazhabuna, la tazhabu sampai habis. Tak ada pun berubah. Kalau tak ada la pun, yazhabu, yazhabani, yazhabuna sampai habis. Ada la pun, la yazhabu, la yazhabani, la yazhabuna. Tambah la saja. Yang berubah segi apa saja Ibu Ayah? Masuk la nafiyah pada satu fi'il mudhari' yang berubah segi apa saja? Dari segi apa saja yang berubah?
makna betul Ibu Khariah. Sangat bagus masya-Allah Ibu Khariah ya. Dari segi makna saja yang berubah. Dari segi struktur kalimah tak berubah. Makna saja berubah daripada makna positif kepada makna yang negatif. Maksudnya yazhabu dia pergi, la yazhabu dah jadi negatif. Dia tak pergi. Macam tu. Dah memberi makna nafi dah. Adapun la nahiyah Ibu Ayah. Okey. Ibu Ayah cuba buka nota 27 la nahiyah. Di situ makna pun berubah, struktur kalimah pun berubah. Di mana i'rabnya bertukar kepada i'rab apa Ibu Ayah? Okey Ibu Ayah. Semua fi'il mudhari' secara asas, semua fi'il mudhari' i'rabnya adalah apa? Secara asas. Paling asas semua fi'il mudhari' apa i'rab dia? Secara asas semua fi'il mudhari'. Bukan dhamah Ibu Hashimah. Dhamah tu alamat saja. Betul, rafa'. Ibu Hashimah bukan Ibu Hashimah hampir betul. Tapi kurang tepat. Lebih tepat, i'rab semua fi'il mudhari' secara paling asas adalah rafa'. Pasal tu kita sebut yazhabu, yaftahu. Dia mesti rafa'. Tapi kebiasaannya rafa' itu dengan dhammah. Macam tu ya. Okey. Tapi bila masuk la nahiyah, la memberi makna nahi, larangan. Okey, larangan, tegahan. Maka ia akan ubah makna dan struktur kalimah. Okey, yazhabu dia pergi. La yazhab. La tu la nahiyah. La yazhab jangan dia pergi. Tazhabu kamu pergi. La tazhab matikan. Jangan kamu pergi. Tazhabani kamu berdua kotak 8. Tazhabani kamu berdua pergi. La tazhaba jangan kamu berdua pergi. Makna pun bertukar kepada jangan dan struktur pun bertukar daripada ada nun tazhabani jadi la tazhaba dihazafkan nun, dibuang nun. Okey, itu secara ringkas ulang kaji balik antara la nafiyah dan la nahiyah. Jadi Ibu Ayah, siapa dalam grup sekarang ni live ni yang tak ikuti pengajian pada waktu malam kursus Mustawa 1 atas mungkin kerana Ibu sibuk ke apa ke, malam ni ada saya benarkan semua yang tak daftar pun boleh join. Saya akan bagi juga link dalam grup live UAK 1 dan UAK 2. Ni siapa yang belum join, malam ni peluang untuk ibu-ibu ikuti pengajian. Tengok macam mana. Kadang kita rasa kita dah tahu. Rupanya bila kita dengar balik, ada lagi benda yang kita terlepas tahu sebelum ni. Kita tak tahu, kita rasa kita tahu. Rupanya kita tak faham lagi. Macam tu Ibu Ayah, insya-Allah. Okey. Tapi ibu-ibu yang dah memang saya yakin, contoh Ibu Marusah, Ibu Khairia, ibu-ibu macam Ibu Asimah, ibu-ibu yang dah belajar lama, kalau tengok perbahasan yang saya bincang itu, perbahasan yang ibu dah tahu, tak apa. Tapi kalau benda tu ibu nak ulang kaji pun boleh, tak ada masalah Ibu Ayah ya. Yang saya risau ibu-ibu ayah yang kefahaman belum kemas. Kefahaman belum kemas tapi ibu ayah ada masa lapang tapi tak ikuti. Itu saya risau. Pasal apa saya nak bantu ibu ayah ni? Bantu ibu ayah. Jadi ada beza. La nafiyah dan la nahiyah ada beza. Beza nak tahu, tunggu dalam Mustawa 1 tu, kursus tu saya terangkan lagi. Detail insya-Allah. Okey, balik kat sini. Jadi ibu ayah, la yastakbirun, la tu la apa? La nafiyah ke la nahiyah ibu ayah? Kita dah tahu tadi. Semestinya dia adalah la nafiyah. Betul ibu ya? La nafiyah. Okey. Ibu ayah, lebih tepat kita sebut la nafiyah. Kalau la nafi betul tapi kurang tepat. Kerana la tu huruf kan ibu ayah kan? La tu huruf. Tadi saya kata huruf itu adalah muzakkar ke muannas ibu ayah? Huruf. Alif, ba, ta, sa. La ke huruf jar ke itu adalah muannas. Maka lebih tepat kita kata la nafiyah. Bukan la nafi saja, la nafiyah begitu ya. Okay, boleh ibu semua insya-Allah. Jadi dia la nafiyah. Yastakbirun. Okey ibu ayah. Last kita buka. Yastakbirun. Pasal saya nak kena cari nasi lemak ni, nak beli untuk rumah. Kita ni. Okey ibu ayah, yastakbirun. Apakah 3 huruf asal? Ibu ayah, apakah 3 huruf asal yastakbirun?
Tengok betul-betul Ibu Ayah. Tengok betul-betul. Betul, kaf baro. Saya suka tulis macam tu. Kaf baro. Macam Rumi, macam Ibu Khadia tulis. Kaf baro. Arab macam ibu-ibu tulis lah. Tak faham beza ya? Jangan tulis kaf baro dekat-dekat. Makna lain. Kaf baro macam ni. Cantik dah, Masya Allah. Okey Ibu Ayah, jadi kita dah tahu kaf baro. Ibu Ayah tengok kat sini. Yastakbirun. Daripada 9 wazan, dia wazan ke berapa? Daripada 9 wazan, dia wazan ke berapa Ibu Ayah? Wazan ke-9. Wazan ke-9 ini tambah berapa huruf Ibu Ayah? Wazan ke-9 ini ada tambahan berapa huruf? 3 huruf. Bagus, Masya Allah Ibu Ayah ya. Tambahan 3 huruf. Okey. Kita dah buang waw nun di belakang. Cuba Ibu Ayah berikan kepada saya, tuliskan kepada saya fi'il madhi di kotak pertama. Bagaimana fi'il madhi kotak pertama dia? Kita tahu wazan ke-9 istaf'ala. Istaf'ala. Jadi Ibu Ayah kongsikan, tulis dalam Rumi boleh, dalam Arab boleh, dua-dua boleh. Betul Ibu Asimah, istakbaro. Istakbaro. Tasrifnya istakbaro. Macam tu bagus Ibu Kharia. Istakbaro. Macam tu bagus. Saya suka tengok. Kalau Ibu Ayah tulis dalam Rumi, tulis macam Ibu Kharia, Haji Wahab, jarak tu. Kita nampak sebutan dia. Istakbara yastakbiru istikbaran. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Istanbata yastanbitu istinbatan. Macam banyak contoh lain lah insya-Allah ya. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi yastakbirun fi'il mudhari' kotak yang ketiga. La yastakbirun, mereka tidak membanggakan diri. Saya tak terangkan detail maknanya kerana kita dah bincang dalam tafsir. InsyaAllah Ibu Ayah. Cuma last. Ibu Ayah tadi saya kata hum tu mubtada. Maka la yastakbirun jadi apa? Ibu Ayah. La yastakbirun jadi apa tu? Jadi apa Ibu Ayah? Khobar, betul. Jadi khobar ya. Dia jadi khobar. Ya. Okey. Ibu Ayah, ini kita panggil khobar. Khobar dalam bentuk apa tu? Khobar dalam bentuk jumlah. Okay, khobar dalam bentuk jumlah. Sekejap ya. Okey. Khobar dalam bentuk jumlah. Boleh Ibu Ayah ya insya-Allah. Macam itulah. Khobar ni ada khobar dalam bentuk isim. Contohnya al-muallimu. Al-muallimu zahibun. Isim fa'il. Al-muallimu zahibun ila al-madrasah. Guru itu pergi ke sekolah. Itu khobar dalam bentuk isim. Ada khobar dalam bentuk fi'il madhi. Al-muallimu zahaba ila al-madrasah. Ada khobar dalam bentuk jumlah. Tadi jumlah tapi fi'il madhi. Ada jumlah tapi fi'il mudhari'. Al-muallimu yazhabu ila al-madrasah. Ada jumlah dalam bentuk, ada khabar dalam bentuk jumlah ismiah. Itu semua saya akan bagi contoh-contoh bila kita buat perbahasan yang sesuai lah insya-Allah. Cukup Ibu Ayah tahu mubtada lawannya khabar. Pasangannya khabar. Khabar ni boleh jadi khabarnya bentuk isim, boleh jadi bentuk jumlah, dan sekarang ni kita belajar khabar dia la yastakbirun bentuk jumlah, jumlah fi'liyah. Iaitu ada fi'il dan ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya waw kat situ. Setakat ini saja Ibu Ayah, minta maaf ya. Mula dah lewat 8.40. Habis pukul 9 suku. Saya kena tepat masa untuk beli nasi lemak untuk makan keluarga lah. Mak, makcik semualah insya-Allah Ibu Ayah. Okey, minta maaf ya, saya nak cari nasi lemak ni dekat maju saya ni. Ibu Ayah, kita sambung malam sekarang insya-Allah ya. Sama-sama Ibu Ayah. Pukul lapar ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan ibu semua ya, masyaallah.